Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyudin. Pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran 14 di bawah bidang fiqh bertajuk Pengurusan Harta Selepas Kematian, Unit 2 Faraid dalam Islam. Para pelajar juga boleh merujuk kepada buku teks muka surat 144 sehingga 150. Dalam tajuk ini, kita akan mempelajari yang pertama, maksud, hukum dan dalil faraid. Yang kedua, rukun dan syarat faraid. Yang ketiga, jenis waris dan pembahagian harta pusaka. Dan hikmah pensyariatan faraid. Apakah maksud faraid? Faraid bermaksud pembahagian harta seorang muslim yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Hukum faraid pula adalah wajib. Spektrum ilmu. Rasulullah SAW telah memperakui Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sebagai salah seorang pakar dalam bidang faraid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, orang yang paling mengetahui faraid antara kamu ialah Zaid bin Sabit. Apakah dalil naqli bagi faraid? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7 yang bermaksud, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dalil naqli yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Para pelajar sekalian, mari kita lihat pula rukun dan syarat sah faraid. Rukun yang pertama ialah orang yang mewariskan harta. Syarat sahnya, kematiannya telah disahkan. Sekiranya kematiannya belum disahkan, pembahagian harta tidak dibenarkan. Rukun yang kedua adalah waris. Syarat sah bagi waris adalah waris masih hidup dan mengetahui status hubungan dengan si mati. Rukun yang ketiga pula adalah harta pusaka. Syarat sahnya adalah harta tersebut mesti dimiliki oleh si mati. Sekiranya harta pusaka tersebut tidak dimiliki oleh si mati, pembahagiannya tidak sah. Mari kita lihat pula jenis waris dan pembahagian harta pusaka. Jenis waris yang pertama ialah ashabul furud, yang bermaksud waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Jenis waris yang kedua adalah as-sabah, yang bermaksud waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Spektrum ilmu. Mari kita lihat jenis asabah. Yang pertama, asabah bin nafsi, iaitu anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki, iaitu bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki bapa saudara kandung,
dan anak lelaki bapa saudara sebapa. Yang kedua, as-sabah bil ghair, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki, iaitu anak perempuan dengan anak lelaki, cucu perempuan dengan cucu lelaki, saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki, dan saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Yang ketiga, as-sabah ma'al ghair, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain, iaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Para pelajar sekalian, kita teruskan dengan pembahagian harta pusaka. Sekiranya berlaku kematian, bapa si mati akan mendapat 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki, dan as-sabah sekiranya tiada anak. Bapa si mati juga akan mendapat 1/6 dan as-sabah sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Bagi ibu si mati, ibu akan mendapat 1/3 sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan, dan 1/3 daripada bakinya sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami atau isteri. Seterusnya, bagi suami si mati, beliau akan mendapat 1/2 sekiranya tiada anak dan mendapat 1/4 sekiranya mempunyai anak. Bagi isteri si mati, beliau akan mendapat 1/4 sekiranya tiada anak dan 1/8 sekiranya mempunyai anak. Bagi anak lelaki si mati pula, beliau akan mendapat seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan dan as-sabah bin nafsi. Bagi anak perempuan si mati pula, beliau akan mendapat 1/2 sekiranya anak tunggal perempuan, 2/3 sekiranya terdapat 2 atau lebih anak perempuan, dan as-sabah bil ghair sekiranya mempunyai anak lelaki. Spektrum ilmu. Mari kita lihat kajian kes di mana seorang isteri yang meninggal dunia dan mempunyai suami, bapa, ibu dan seorang anak perempuan. Bagaimanakah pembagian harta mengikut hukum faraid? Jawapannya adalah suami akan mendapat 1/4, bapa akan mendapat 1/6 dan as-sabah, ibu si mati akan mendapat 1/6 dan seorang anak perempuan si mati akan mendapat 1/2 daripada harta tersebut. Para pelajar sekalian, mari kita lihat apakah hikmah pensyariatan faraid. Yang pertama, untuk mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta yang menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga. Yang kedua, menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewarisi harta. Yang ketiga, meningkatkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang keempat, mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga. Para pelajar sekalian, begitulah tadi sedikit huraian tentang tajuk pengurusan harta selepas kematian Unit 2 Faraid dalam Islam. Sekian dahulu, sehingga berjumpa lagi. Selamat mengulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.